أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Fawailun, maka bermula kecelakaan yang besar itu bagi orang-orang ahli sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka berkeadaan lalai daripada mensempurnakan sembahyangnya. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala pada orang wak main-main dengan semaya. Dah celaka besar lah. Ataupun dia akan jumpa dengan balasan neraka yang disediakan oleh Allah Ta'ala, iaitu neraka wil, satu wadi di dalam neraka Jahannam. Bagi orang yang kena semaya, orang ahli semaya, dia tak ada uzur apa, dia semaya ni gena-gena pun kena semaya. Kalau tak boleh semaya boleh berdiri, semaya boleh menyata, tak boleh menyata, boleh tidur. Sehingga dengan kelupuk mata pun kena semaya lagi. Nak bergerak ke lain tak boleh dah. Melekeh mata je boleh semaya. Maka semayalah dengan mata, dengan kelupuk mata. Dan su tak boleh nak celak dah, tapi hati dia ingat lagi. Semaya di dalam hati. Semaya dengan gerak ingat rokok sujud. Walau boleh isyarat sikit pun kena semaya. Maka kena jagalah semaya. Selagi kita duk ada hak ataupun kena semaya, dan ahli semaya kena semaya. Bah kena beringatlah punya kita
uzur, biar kita sakit, biar kita duk mau sakit ke apa, gena-gena pun kena semaya. Dan ajarlah, peselah ke anak cucu kita tu, suruh tolong kita boleh semaya. Bimbang takut mati dengan tinggal semaya. Tapi will ni, kecelakaan ni, bagi orang hok kena semaya, ahli semaya, tapi dia wak lupa, wak lalai. Nah, wak tak karik dengan siapa tubik waktu, dengan siapa tak kira waktu dia. Alladzina hum yura'una, yang adalah mereka itu juga bagi orang-orang yang berkeadaan ria dalam ibadat dan bawaannya. Dan kerja ibadat dia tu dengan ria, bukan Tuhan semaya saja dak lah. Kalau hal lain pun dia buat amal ibadat kepada Tuhan, tujuan dia ria. Ria ni nak orang tengok, ria. Dan nak orang tengok, nak orang puji dia. Dan orang tengok, orang puji dia. Maka itu pun balasan will juga. Nah, orang ria ni mana orang tak ikhlas hati lillahi ta'ala. Dia buat baik, dia bersedekah, dia semaya, dia puasa, dia pergi buat haji. Nah, bukan dia lillah, bukan dia pergi. Nah, kalau semaya nak nampak kata dia tu duduk semaya. Dan kalau bahasa dia buat haji pun nak kata dia ni duit banyak, ataupun mau pergi berjalan, mau pergi ramai-ramai. Nah, tu nyuduk gapo? Hidup berasa dalam hati dia dengan ria, maka will juga serupa dengan orang hak Tuhan perdu dia semaya, tapi dia lupa semaya, dia tak akhir semaya. Dan orang yang bila dia buat amal yura'una, dan dia buat amal dengan berkeadaan ria. Nah, ria tu nak orang tengok. Pasal lagi benda yang membatalkan amalan tu sum'ah, orang panggil nak orang dengar. Nah, ria ni jugalah sum'ah, nak orang dengar berita baik dia, nak orang puji dia. Tapi gapo segala-gala tu adalah benda yang membatalkan amalan. Ya, amal ibadat ni mula-mula kita pilih amalan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih amalan tu. Dan amalan hak mari daripada Rasulullah, mari daripada Allah taala, maka itu jadi ibadat. Lepas pada tu, kalau kita buat kena itu gapo, buat kena dah ibadat dah sebab semaya. Semaya ni ibadat cerak dah lah. Haji ibadat siap dah lah. Kita kena jaga pula jangan ada benda yang membinasakan amal ibadat kita. Seperti ria. Nah, kalau kita buat dengan ria, punahlah ibadat. Cuba kita menanik lah. Yang mula-mula sekali orang wi tanah dah kita. Wi tanah ni wi umur, wi dunia kita, wi sehat gapo, seolah kata orang Tuhan wi tanah dah suruh kita menani. Mula-mula kena pilih tanam hak ada harga. Hak ada dalam banci hak orang suruh tani. Kasih suruh tani po wi tanah. Suruh tani benda ni. Kita kena pilih hak ada banci dalam tanam kita. Lama kita tani ikut ikut orang tanah orang wi kita dah. Umur orang wi kita dah. Hidup kita ikut dah. Nah, ikut rasa kita dah.
bebas dah. Kita hidup pilih. Tanam hak kada dak dalam banci. Maka sia-sia juga. Siapa punya orang mana bayar harga, tengok tanam tak ada dalam banci, tak ada dalam nama hak orang suruh tani. Saja juga. Lebih-lebih lagi hidup tani benar bahaya pada. Dah hidup tani benar hak. Gapo wi binasa dia benar salah. Maka Tuhan wi umur kita ni suruh buat amal ibadat. Maka kita buat amal ibadat hak ada gapo dalam banci hak agama suruh. Jadi kita hidup cari ibadat ikut siapa punya orang mai mau bayar ibadat kita tak ada harga. Mula-mula sekali. Bila kita tani molek dah semaya. Tu puasa dah, semaya dah, zakat dah, buat haji dah. Kena bela pula dah. Jangan penyakit. Tengah daripada ni penyakit ria. Kita buat kena dah semaya cukup molek dah. Cukup apa? Ngikut apa yang orang suruh semaya, kita pun semaya. Tapi kita tak jaga daripada penyakit. Maka semaya kita saat ni tak hidup juga. Serupa dengan kita menani, kita tak jaga daripada penyakit tanaman, maka penyakit apa tanaman kita tu mati juga, tak hidup juga. Kalau hidup pun kuning, dah apa gitu, maka tak ada jadi manfaat. Lepas tu kena cukup syarat dia. Nah, jauh dekat, tepat nak menani, cara bela kena cukup. Itu syarat sebagai syarat dalam amal ibadat kita. Lalu kita semaya pergi baca tak kena. Syarat rukun kita tak belajar. Tiru-tiru orang tani kita tani kata. Maka tak boleh makan juga tanam itu. Begitu juga ibadat kita tak cukup. Tak turut syarat rukun dia. Maka ibadat tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara penyakit amal ibadat kita ialah riya. Tak buat kebajikan, nawi orang sebut nama, nawi masuk dalam gambar. Nah, nawi orang puji kita. Maka ibadat tu tidak diterima oleh Allah Taala. Bukan sekat tak terima saja, bahkan wailun. Nah, Allah Taala akan balas dengan kecelakaan yang besar. Kerana kih tuju mana? Semua ibadat kena lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat ni tak ada hak orang lain. Nah, hak turut perintah Allah Taala soal. Data-data kita pergi buat kerana lain. Orang panggil ria. Serupa dengan ni baiklah Rasulullah ayat. Kemarinnya nak, itu adalah ibadat orang munafik. Semaya orang munafik. Nah, yang mana orang munafik, dia buat tu yura'unan nas. Kerana tujuan nak manusia tengok. Maka orang tak buat baik, tujuan nak kenamu. Tak buat baik, tujuan nak masuk dalam pandangnya orang. Maka ibadat itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan sekat terima, tak terima senyap tu hingga lagi. Wailun. Orang hadut kerja belah tu adalah kecelakaan yang besar, ataupun dia akan terima seksa daripada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ani gapo juga bagi wail itu, juga bagi orang-orang yang berkeadaan ria. Dalam ibadat dia dan kerja kebaikan dia, keadaan dia semua, bawa dia semua dengan rupa ria. Nah, nawi orang tengok 1860. Keadaan ria ialah tiap-tiap amal ibadat yang dikerjakan bukan kerana Allah.
Buat molek dah tapi tak kerana Allah. Kecelakaan lagi. Apa dah lagi buat tak betul mula lagi dah. Tak ada dalam banci Allah sikit hebuk. Tak ada dalam banci agama amalan kita. Kita ambil di mana tak tahu. Tak ada masuk dalam surah Rasulullah, tak ada masuk dalam surah Allah. Tangguh kita buat betul dah. Amalan tu hak mari daripada Allah, mari pada agama dah. Tapi giria ya punah dah. Ni kita ambil hak tak ada dalam senara dia sikit apa. Kita tanya phong kecak, phong gapo. Tak laku sikit apa. Walau gemuk setengah mana, hebat setengah mana, bersungguh setengah mana apa. Orang tak ada suruh tani. Tak ada suruh belah tu kita hidup belah. Tangguh kita buat kena, gapo kena dalam ibadat dah, tapi kita bukan kerana Allah, maka tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dia tak ada buat kerana Allah, bahkan kerana sesuatu tujuan yang lain. Dia buat tu ada tujuan lain. Tujuan nonok tu, nonok kanan dia, nonok suara dia, dan nonok puji orang, nawi orang sanjung dia. Nah, maka amal tu sudah ditolak. Walau semaya dia kena molek rukun syarat pun, tapi niat dia tu tak molek, perasaan dia tak molek. Dalam satu hadis Nabi SAW, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, maksud sabda Rasulullah ni, sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti terhadap kamu ialah perbuatan syirik yang kecil. Nah, setakut-takut barang yang aku takut tak kamu ialah syirik yang kecil. Sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti terhadap kamu ialah perbuatan syirik yang kecil. Maksudnya, aku takut, akhwafu ma akhafu alaikum. Setakut-takut barang yang aku takut di atas kamu, asyirkul asghar, ialah syirik kecil. Oh ni hak takut. Kalau kau lain yang nampak, orang boleh beki. Nah, tapi hak takut ni ialah buku syirik kecil. Bukan syirik besar tu boleh kita jauh selalu, kita nampak. Gitu. Duk minta lain pada Tuhan. Dah minta di keramat, minta di kubur, minta di tok nenek. Oh tu nampak. Selalu dah tu. Kalau buat tak molek, orang pakat royak selalu. Tapi hak paling takut sekali syirik hak kecil. Hodok dalam hati ni. Bila Nabi royak wala tu, sahabat-sahabat baginda bertanya. Sahabat-sahabat Nabi tanya Nabi, apa dia syirik kecil itu ya Rasulullah? Ini sifat sahabat, bila dia tak faham dia selalu tanya, tak ada duk dia dok kerana nak menambah faham dia, ilmu dia. Apa dia syirik yang kecil ya Rasulullah, yang engkau takut sangat terhadap puak kami ni? Baginda menjawab, ialah perbuatan riya. Nah, ialah perbuatan riya. Dah hak ni hak aku takut sekali. Dah mau buat riya. Buat amal hati kau lain, niat bukan kerana Allah Taala. Tu amal hak kena dah tu dah. Semaya kena, puasa kena, haji kena, baca Quran kena dah tu. Tapi hati dia bukan kerana Allah. Nabi takutlah. Apa dah lagi orang tak kena mula. Tak kena mula, tak cukup syarat. Nah, maka tu nyatalah kata tak kena. Semuanya masuk dalam amalan dah, tapi tak cukup syarat. Tuhan tak terima. Semuanya masuk dalam amalan dah, cukup syarat dah, tapi hati bukan kerana Allah.
Nabi takut lagi. Apa tak lagi amalan hak tak ada masuk dalam ibadat Tuhan, ibadat kepada Tuhan. Dimula lagi dah. Kau ni kau lebih takut lagi lah. Tak ada dalam banci lah, tengok dalam leh dia, tak ada dalam ibadat. Dan Nabi tak biasa royak, Tuhan tak biasa royak ke apa. Kau tu kau saja lagi lah. Nah, kau letih lagi lah. Tak buat kena cukup syarat dah, tapi hati ria tu pun ada. Nabi takut dah. Pada hari kiamat tegah baginda lagi, Allah Ta'ala berfirman ketika ia membalas amalan hamba-Nya. Nah, Rasulullah royak kata, orang ria ni pada hari kiamat, Rasulullah royak lagi, Allah Ta'ala firman ketika ia membalas amalan, "Wahai Tuhan, wi pahala wi amalan, hisab amalan gapo kepada hamba." Tuhan kata kena, "Pergilah kamu hei orang-orang yang ria kepada orang-orang yang kerananya kamu mengerjakan amal ibadah." Mung kerja amal kerana siapa? Mungkin baik pahala sedia tu lah. Nah, pada hari itu tu orang duk terima pahala belaka. Panggil terima. Tapi orang hak ria ni Tuhan hamba gisuh ambil pahala, so orang mung buat tu kerana siapa? Mungkin ambil pahala di dia tu. Punya royak buat kerana Allah, tak buat kerana Allah. Dan tak siapa punya pahala nak terima di Allah. Gi ambil pahala sok mung niat. Mung kalau mung niat kau orang gi ambil pahala dia orang. Kalau mung niat nak musuh nama hang mung gi carilah tempat mung duk niat nak musuh nama tu hek siapa. Ni Rasulullah tegah lagi royak kesalahan orang bersifat dengan sifat ria. Faham tak? We boleh faham ibarat dia kata, lepas tu boleh faham ada maksud sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Ada. Lalu tu Rasulullah royak lagi. Nah, kepada orang horia ni Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala suruh dia, pergilah kamu hei orang-orang yang ria, hei orang buat amal kerana tujuan nak orang tengok, nak orang puji, pergilah kepada orang yang kerananya kamu mengerja amal. Munduk kerja amal tu kerana siapa? Hagi cari dia tu, mungkin cari pahala so dia tu lah. Dan mintalah kepada mereka balasan amalan kamu. Dia minta dia. Mu nak syurga pun dia minta syurga dia. Mu nak pahala balasan pun dia minta pahala balasan di dia. Dah membuat kerana dia tu. Ini sebagai kemarahan daripada Allah Ta'ala. Lepas tu Tuhan suruh pergi minta dia tu, mana boleh orang tu nak beri pahala? Ada tak? Di dunia ni pun tak ada biasa beri kesenangan kita, tak kuasa, apatah lagi di akhirat. Habis ni kita kena cuci hati kita tu, punya amal ibadah. Nak orang yang cuci hati ni, alasan ni yang pertama kena cari amalan yang Allah Ta'ala perintah, Rasulullah suruh. Dan yang kedua, bila kita buat amalan, cukup syarat amalan, sohbatan syarat dia. Dan yang ketiga, hati kita bersih amalan. Kerana syarat Tuhan nak terima amalan, yang pertama pegangnya kita betul, yang kedua amalan tu apa? Serupa dengan hak Rasulullah suruh, hak mari daripada agama. Dah kata mari daripada agama. Dan yang ketiganya kena suci hati, kena bersih hati kita, ikhlas hati kita. Kalau tak ada pegangnya, dia tak betul mula lah. Dia tak ada iman lah, mudah kata, maka wa amal banyak mana pun tak diterima oleh Allah Ta'ala.
Ataupun pegangan dia betul dah, tapi amalan dia tu tak betul dengan suruhan agama. Dia buat cara dia fikir cara dia, sujud rokok pun cara dia, maka tak diterima juga. Amal apa? Akidah dia betul dah, amalan dia pun kena dah, tapi hati dia tak ada ikhlas, maka tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah hati dia niat ko lain, bahkan Allah Taala marah kepada dia ni hingga sampai pada masa akhirat sana Allah Taala perintah suruh ambil pahala untuk dia tu lah. Mungkin niat kerana siapa dah buat amal, mungkin cari pahala di dia lah. Minta lah kepada mereka balasan amalan kamu. Maka mana boleh. Nah, kita nak cari pahala lain daripada Allah Taala saja yang boleh balas. Wi pahala, wi kebaikan. Dah, bening kita kena ikhlas lah, wi bersihlah hati kita. Dalam satu hadis yang lain, baginda bersabda, maksudnya Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang mengerja amal untukku dengan mengutuhkan orang lain dengan aku dalam amalan itu, maka semua amal demikian itu untuk orang itu sahaja, tidak kena mengena langsung dengan aku. Nah, siapa-siapa amalan tu aku suruh. Dan sesiapa yang mengerjakan amalan untukku, amalan aku suruh, amalan aku perintah, tapi dengan mengutuhkan orang lain, dia tak ada tinggal juga Tuhan, tak ada tinggal juga Allah, tapi dia kongsi dengan orang lain, sekutu dengan orang lain, dengan aku. Nah, dalam amalan tu pergi semaya kerana Allah dan kerana nak orang puji kata. Tahu tu apa tak lagi pergi semaya kerana orang lain terus, tak ada ingat tu tu kau lebih lagi lah. Ni dia ingat juga kerana Allah tapi dengan orang lain lagi, maka semua amalan demikian untuk orang itu saja. Aku tak save tu, bagi dia semualah, dan untuk dia sajalah, diminta dia lah balasan. Aku tak terima amalan pesan. Habis ni kena jaga. Ni kena mari di hati kita. Pas nak boleh balas ni kena mengaji, kena dengar bahaya syirik, apa bahaya ria balas mana. Dan ria ni masuk dalam syirik haluh. Syirik hodok makan haluh-haluh dalam hati kita. Tahu? Ada pun syirik besar tu supaya sembah lain pada Tuhan, supaya duk sanggung puja lain pada Allah Ta'ala, duk minta lah. Itu syirik besar-besar lah tu. Hak syirik haluh ni hodok dalam hati, duk buat amal niat kerana bukan kerana Allah Ta'ala. Maka amalan hak dia kongsi dengan orang lain, sekalipun dia ingat juga kepada Tuhan, tidak kena mengena langsung dengan aku. Hak ni bukan daripada amalan yang diperintah oleh aku. Nah, dan sebenarnya akulah yang tidak berhajat sama sekali kepada sebarang sekutu. Dan semua hak pesan sekutu, kosi dengan Tuhan. Aku tak ada hajat sekebo, aku tak ada suruh amalan pesan itu. Dan jadilah amalan kamu tu ikhlas kepada aku sah. Kerana amalan pesan akhirat supaya semaya, gaponya ada hubungan dengan orang. Nah, hak Allah Ta'ala perintah. Bila Allah Ta'ala perintah, jadilah amalan tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ani tafsir ataupun sarah berkenaan dengan ria atau biasa itu. Dan hadis riwayat oleh Tabarani daripada Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang lari ria, jangan ada ria di dalam hati kita. Ingat, dah kalau kita supaya menani tadilah, yang pertama pilih tanam hok ada banci, nak hok kasih suruh tani po dalam tanah, songkrak suruh tani po dalam tanah kita.
Kena pilih situ. Dan yang kedua, bela we kena syarat dia, we hidup molek, maka bolehlah bantu daripada songkrok daripada kasih. Maka amal kita dengan Allah Ta'ala, pilih amal yang Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala suruh, hak kena dengan Allah Ta'ala. Nah, lepas tu bela molek. Jangan we ada riya, jangan we ada sum'ah, jangan we ada apa, we orang puji, niat puji. Kalau kita doa tu, amalan kita punah, mati. Dah, lepas tu we ikhlas hati, maka amalan kita bolehlah follow daripada Allah SWT. Hak amat salah dimula lagi dah, kita tak betul, tak ada masuk dalam banci amalan, kita gitu buat amal. Buat rekoh cara kita, hidup pusing cara kita, duk fikir cara kita. Dimula di awal lah kita hidup menani, hak tak ada dalam banci. Apa dah? Bah tani dah, hak kena dah, kita tak bela dah. Penyakit mari ria, penyakit tu penyakit. Ada. Hak ni kena ingat benar. Nah, supaya sikit sebanyak Tuhan we modal kita, we umur kita di atas dunia ni, we ada harga. Jangan kita pergi saja, pergi ke akhirat saja. Wa amal baku-baku, wa amal berguni-guni, tapi tengok-tengok tak ada dalam nama amale. Ataupun wa amal berguni-guni, wa amal banyak, 30 tahun, 60 tahun, tapi penyakit saja. Ada ria, ada apa. Kalau gitu, nah ada dalam satu hadis riwayat oleh Tabarani daripada Ibnu Abbas, daripada hal keadaan Ibnu Abbas ambil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, ya Nabi, Rasulullah riwayat, inna fi jahannama lawadiyan. Ada dalam neraka Jahannam tu satu wadi. Wel ni lah. Kalau wel tu wadi, wadin fi Jahannam, ni lah wadi dia. Wadi ni supaya kita satu cara, satu tempat. Nah, wadi ni tasta'izu jahannamu min zalikal wadi. Minta jauhlah oleh neraka Jahannam sendiri daripada wadi ni. Neraka sendiri takut ke wadi tu. Nah, wadi duduk dalam neraka, dan neraka sendiri tu duk minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap hari 400 kali minta jauh, takut ke wadi ni. Salah kata gitulah. Maknanya wadi ni berat sangat. Ya Allah Taala letak di dalam neraka Jahannam. Ada. Untuk siapa wadi ni? Disediakan wadi ni bagi orang kerja amalan kerana ria. Tu kelima kita kata, wak tak boleh orang wak belaka. Jangan kita guna pasal tu. Jangan kerana orang. Kalau amal sungguh lillah, jangan buat kerana orang. Tak sung kita ni ada duit, datang kita tak buat amal, tak sedekah, tak sung. Orang kata kedekut sangat, jangan kerana orang. Tapi kalau kita buat molek, demo puji, tu atas demo lah. Tak ada masuk sakut dengan kita. Hotosnya kita hidup niat di mula kerana orang, kerana takut demo kata gitu, takut demo kata gini. Dah kerana labuk orang buat belaka, kalau buat mak tak bukan amal dah tu. Bukan ikhlas dah tu kalau walah tu. Hidup sana kepada lain daripada. Sedangkan amalan tu ibadah hak Allah. Tu hak Allah, hak betul dengan Allah Taala suruh dah. Apa dah lagi amalan tu tak betul dengan suruh Allah Taala lagi. Datang kita hidup sana kepada. Maka jauhlah nak dapat pahala daripada Allah. Bini kena betul lah niat kita. Maka wadi hak gapo hak neraka sendiri takut sani disediakan kepada lil murain, bagi puak wa amale ria min ummati Muhammadin, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Puak umat Muhammad hok pesen kerja kerana orang, kerana puji, kerana labuk, kerana takut orang kata, takut apa semua. Duk kerja amal pesen tu, Allah Ta'ala sedia satu wadi di dalam neraka Jahannam. Balah mana? Setengah pada ni lihamili kitabillah. Ni orang yang ada ilmu. Dah orang ada ilmu, dia guna ilmu dia, hamili kitabillah ni orang yang tahu Quran, tahu hadis, tahu ilmu Allah, tapi tujuan dia nya nak ke orang puji, nak orang naudzubillah min zalik. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhika ya Allah. Jadilah semua gerak-geri amalan kita ikhlas kepada Engkau ya Allah. Hok hafal Quran sendiri, hok ingat Quran, hok pandai tafsir Quran, hok pandai. Tapi kalau dia tu duk fikir kerana lain daripada Allah Ta'ala, nawi orang puji ke apa, maka masuk dalam riya juga. Dan bagi orang yang bersedekah, sedekah tu sedekah ni khairat ke tu khairat ke ni, tujuan nak riya kerana Allah Ta'ala, maka dia akan jumpa dengan wadi ni juga. Dan lil haji ila baitillah, bagi orang kerja haji, kerja umrah kepada baitillah. Kena weh, tak boleh lah kita ni, tak boleh duit banyak ke apa. Oh tu pergi kerana ria. Baiknya pukul gambar hatta pelak-pelak. Berjangak tu pun duk menghuluk, duk tawah baitillah. Bila-bila tawah tu duk terasa duk pukul. Kerana nak orang tengok. Hatta kau tu, hatta kau ni wak tu ni kau dapat jeb besar. Pelak-pelaknya jadi. Amal tu, ibadat kita pergi buat haji, buat umrah tu. Apa kita hidup? Niat kau lain. Kadang-kadangnya berjanguk. Padahal nak pergi kerja, nak musafir tu pun kena ada muhrim, kena ada apa dah. Kena ada orang jaga, kena apa dah. Syarat daripada Allah Ta'ala nak pergi kena. Kata kita hidup berjanguk, hidup buku apa semua. Tujuan nak orang tengok. Na'udzubillah. Tapi boleh jadi dia ikhlas pun boleh jadi. Ikhlas buku nak orang tengok. Tapi belawai dah lah dengan cara ikhlas dia. Nah, kadang-kadang sudah tawah, kadang-kadang tengah duk tawah, kadang-kadang duk semaya, duk gapo tu, duk sedai dah. Bahawa gaya pelat-pelat. Supaya dengan kedai supaya gapo, sedangkan dapat Baitillahil Haram. Nah, ini bagi orang wa haji dan wa umrah pun ada juga pasal tu. Begitu haji dan umrah pada akhir zaman adalah rihlah, dia makan angin. Ada sebut apa di akhir-akhir zaman tu orang pergi kerja haji. Na'udzubillah, ni keterangan daripada Rasulullah, takut jadi pasal tu. Kita tak jadi, alhamdulillah lah. Nah, tapi takut jadi, takutnya mari. Pada setengah pergi nak haji, tapi tujuan kau lain. Tujuan nak berjalan, tujuan nak pergi naik tu, naik ni, berjalan situ, berjalan sini, nak nampak gambar kita. Hok pelik-pelik, na'udzubillah. Bini dia kata, orang hafal Quran pun kenalah kalau ria. Orang bersedekah pun kenalah kalau ria. Dengan wadi ni. Dan orang kerja haji kepada Baitillah pun kena juga kalau dia buat dengan kerana ria. Dan juga orang keluar fi sabilillah pun subhanallah. Begitu pun yang nak terima pahala, dia rasa kena wasa boleh pahala banyak. Tapi jawapan daripada pihak Allah, bahang saja. Yang mudah buat amal tu bahang saja. Buat. Bukan lillah, bukan jadi amal ibadat. Na'udzubillah. Allahumma ja'al amalana khalisatan liwajhika ya Allah. Jadilah amalan kita, kebaikan kita, gerak-geri kita ikhlas hati kepada Allah. Dan ikhlas hati kepada Allah. Ni ingat molek lah. Apa dah lagi kita amal sikit-sikit sangat. Tak ikhlas katik kak, sajalah. Taruh amal banyak, hafal Quran, taruh bersedekah banyak. Nah, nak nampak apa? Tujuan nak kata dia terborah gapo pun Tuhan tak terima. Taruh buat tubik duit, pergi buat haji, pergi buat umrah, pergi tawaf Baitillah, pergi. Tapi kalau hati dia tu tak lillah,
Sudah punah. Sedangkan modal dia molek, duit dia molek. Apatah lagi modal tak molek ibadah. Dia tubik jiwa haji tu dengan modal meneh judi ke ataupun duit reba tanaka ke. Oh nampak duit reba banyak ni buat tubik. Maka tu puya dia kata labbaik Allah, jawab daripada pihak Allah Taala, pihak Allah Taala daripada malaikat kata la labbaika, bukan jiwa haji ni kerana nak tunai suruh Allah Taala dak kali. Mungkin niat kerana lain daripada Allah Taala. Astaghfirullah wa atubu. Ada. Aning gapo kita jangan riya benilah. Nah, kita kena faham lah. Tuhan kata wailun. Nah, bagi orang hak ria ni kata. Tapi kalau siapa-siapa wa amale kerana Allah, dia pergi wa amal kerana Allah. Tapi fatala alaihin nas. Orang tengok bahasa kena dia wa amal. Dia molek dia wa amal bahasa dia wa lillah. Tapi orang tengok bahasa kena. Maka itu bukan ria. Dah bukan ria. Nah, kita baca Quran kena molek, orang pun setuju. Oh, kita kata orang kata sedap dia baca Quran, kena molek gapo semua. Kita tak ada niat nak orang puji, maka itu bukan masuk dalam ria. Cuba kita mengaji pandai gapo semua, data-data demo aku kata kita pandai. Demo wi syahadah kita pandai, tak masuk dari ria. Tapi kalau mengaji itu kerana nak ke syahadah selalu, seolah kata nak orang puji selalu. Di awal lagi dah nak mengaji ni nak puji barulah ria. Tapi dah kita mengaji panas dah, dia kata panas sungguh dia baca Quran kena apa. Kita tak ada niat kau tu tak masuk dalam ria. Jangan duk beringat gapo hingga siapa kita tawak benda molek dah juga setengah takut ria pakai tawak mula. Tu rugi mula. Takut tanah tak hidup pakai tak tanam mula lagi. Tu nak tahu mana hidup tak hidup kena tanam dulu. Padahal tani tu kena beki, belajar belajar. Nah, kalau kita duk wa amal tu kena duk belajar semua. Kelipar belajar sikit, luar belajar sikit, mari dah penyakit. Sebab kita menani, dalam duk menani tu kena kira cari hubat, cari gapo. Luar sikit, marilah benar, marilah gapo. Begitu juga amal ni. Tani pak tak ada mengaji cara dia, maka tak jauhlah daripada wa amadah tak ada mengaji. Salah kata mari ria dengan tak khabar, dia tak sedar. Ada kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata adalah aku satu hari aku semaya, maka masuklah di atas aku seorang laki-laki, maka berkena ia suka ia kandaku. Orang tengok aku semaya, ada seorang laki-laki tu puji ku molek semaya, wasa nak tiru semaya engkau. Dia wa lillahi taala. Ada. Dia pun bahasa Asia lah, ria dah apa walah ni. Lalu tu dia fazakartuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pergi ayat ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku duk semaya satu hari, saya duk semaya satu hari, tiba ada saya ataupun sahabat saya mari tengok dia rasa kena kepada semaya saya, perbuatan baik saya tu. Malah mana ya Rasulullah? Ni perangai sahabat, sifat sahabat bila dia berasa tak sedap sikit tanya Rasulullah. Kita ni pergi sampai mati pun kadang-kadang duk dengan hal tak tahu, tak menanyu, tak tak pergi cari tambah ilmu dak. Maka Rasulullah kata faqala, maka sabda Rasulullah, ditulis bagi engkau dua pahala. Nah, dua pahala. Ada. Yang pertama pahala sirri engkau. Pahala wa amal engkau dengan ikhlas, dan yang keduanya pahala orang tengok kata engkau wa molek. Jadi maknanya kalau pergi betul pasal tu kita wa molek, kita wa kebajikan tapi dia mau setuju, dia mau wasap kena, dia mau nak tiru, dia mau nak buat contoh, kita tak ada niat sikit apa. Kerana lain pada Allah Ta'ala, maka itu bukan masuk dalam ria. Nah, maka itu bukan masuk dalam ria. Hak rianya dimula lagi dah. Nah, kita niat kerana lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ani gapo takut sangatlah. Nah, baik ni Rasulullah kata aku takut sekali lah. Nah, akhafu alaikum asyirkul
asyirkul asghar. Aku takut sekali di atas kamu ialah syirik. Kerana syirik ni membatalkan amalan kita. Orang buat amalan dah, tapi kalau ria batallah amalan. Ya Allah, ya Tuhan, jadilah kefak kita semua daripada kalangan orang yang berikhlas hati dalam amal ibadat, dalam segala perbuatan. Dan kita jauhlah ada niat-niat kita, kosak kita kerana lain daripada Allah Ta'ala. Lepas tu nak pandai niat tu kena belajar molek lah. Walah ni boleh ke tak? Walah ni boleh ke tak? Kalau tara ni bahaya ke tak? Tara ni tak bahaya ke kena. Serupa dengan Abu Hurairah tadi lah. Dia buat amal dah, orang hidup puji, dia bimbang takut dia tertimbul jadi ria. Dia tanya Rasulullah. Rasulullah kata, lek orang lah. Dia mau nak senara tak senara gapo tu tak ada gapo, tapi lek kita tu kena bingat. Ada doa lah sebagai amalan ikhlas ni penting lah. Amalan diterima oleh Allah Taala ni kita kena doa banyak-banyak. Kita boleh ada bersifat dengan orang yang diterima amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.